Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita hidup di bumi Allah Taala ni. Baik untuk pelajar-pelajar tahun 6 UKM, untuk pada hari ini, pada hari Jumaat yang mulia ni, sama-samalah kita selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyakkan solat ya. Macam kamu mungkin masjid mungkin belum boleh untuk pergi lagi, semayang jangan lupa lah, okey. Tapi selawat, kita banyakkan selawat pada Nabi Muhammad, banyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk pendidikan Islam tahun 6, saya cadang kamu, walaupun saya dah paparkan buku teks ni, saya harap kamu juga bersedia dengan buku teks masing-masing lah. Sebab mungkin paparan ni tak berapa jelas, jadi kamu boleh tengok buku teks kamu sendiri, barulah jelas kan. Baik, sebelum kita masuk tajuk minggu ni, saya nak dedahkan ataupun saya nak tunjukkan beberapa keping gambar untuk sebagai satu tanda ataupun nak tengok kamu faham tak tajuk ni kan. Ya. Okey, ini beberapa keping gambar. Okey. Ni gambar apa? Baik, gambar alam semesta ataupun gambar planet-planet berserta dengan bulan, bintang, galaksi dan sebagainya lah. Okey. Ni gambar, tengok antara keindahan alam ciptaan Allah. Ni di sebuah pantai kan. Ada batu-batu, ada air laut yang mungkin yang jernih dan sebagainya. Ini contoh yang lain. Tengok ada tumbuhan, ada matahari terbenam. Ini pula dijeram. Kita sekarang ni di Negeri Sembilan dah boleh pergi kan, rekreasi dan sebagainya. Tapi jaga SOP lah. Ni jeram. Ni bukan jeram di Negeri Sembilan lah. Ni jeram tempat lain lah ya. Ni laut. Dan ada chalet dan sebagainya. Tengok indahnya ciptaan Allah. Lautan yang jernih kan. Tengok terumbu karang pun nampak, air laut yang jernih. Ni pun bukan di Negeri Sembilan lah, bukan di PD lah, di tempat lain ya. Ni confirm bukan di Malaysia lah. Tengok pokok tu pun, tapi tengok antara salah satu ciptaan Allah dan ni pun bukan di Malaysia. Ni Ustaz ambil gambar daripada internet dan Ustaz dedahkan kepada kamu. Ustaz nak tunjuk bagaimana hebatnya Allah. Berbalik pada tajuk kita pada hari ini. Hari ini kita nak belajar mengenai salah satu daripada nama Allah, iaitu Allah Zal Jalali wal Ikram. Yang ada buku teks boleh tengok muka surat 95 Allah Zal Jalali wal Ikram. Baik. Tadi gambar yang saya tengok, yang saya tunjukkan kamu tu, mungkin gambar-gambar yang lain daripada buku teks ni. Tengok bagaimana gambar dalam buku teks ni. Tengok yang pertama, kalau kamu boleh tengok kejadian alam yang teratur. Tengok planet-planet berputar mengelilingi matahari kan. Planet-planet kalau di dalam kita punya ni lah, kita punya galaksi ni kan, berputar pada paksinya, berputar pada orbitnya mengelilingi matahari. Baik, terusnya penciptaan yang sempurna. Macam ni lah, sawah padi kan, di Malaysia banyak lah sawah padi dan sebagainya. Tadi kalau saya tunjuk ni, laut yang sangat jernih, terbentang luas, sungai-sungai yang mengalir dengan baik, teratur dan sebagainya, kehendak. Terusnya tengok gunung berapi, banyaklah. Okey, bawah tu kejadian ataupun kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan seseorang, pun suatu kekuasaan Allah, pemberian rezeki. Baik, ini semua ialah tanda-tanda ataupun kejadian-kejadian yang menunjukkan Allah ni bersifat ataupun Allah ni Zal Jalali wal Ikram. Okey. Baik, tengok muka surat 96. Tengok perbualan antara ayah dengan anak, yang mana anak ditanya mengenai nama Allah Zal Jalali wal Ikram. Apa pengertiannya? Boleh tengok muka surat 96 96. Tengok yang berwarna merah ni. Okey. Zal Jalali wal Ikram bererti Allah memiliki keagungan dan kemuliaan yang maha luas dan meliputi sekalian makhluknya.
keagungan dan kemuliaan Allah itu tiada bandingan. Macam saya cakap tadi, tak ada siapa pun hambanya ataupun kejadian-kejadian lain yang dapat menyerupai ataupun dapat menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ataupun manusia sendiri pun kalau dapat buat sesuatu pun memang jauh nak tanding kuasa Allah. Manusia pernah nak buat orang, tapi tak berjaya. Sebab manusia nak buat manusia lain lah, maknanya nak clonekan manusia tu kan. Nak buat macam robot tu lain lah. Tapi nak buat manusia tapi tak jadi. Tak sempurna. Tak hidup pun orang tu. Sebab roh dan sebagainya semua Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Kita sekadar paling hebat pun boleh buat robot. Kalau hari ni kalau kamu tengok internet, Facebook dan sebagainya, adalah robot yang muka dia macam sebiji macam manusia kan. Itu mungkin satu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia untuk ada akal, untuk buat robot. Tapi penciptaan manusia tu tidak sesempurna Allah. Dia mungkin muka dia macam manusia, tapi dia punya dia punya sifat dia punya kehidupan dia tak ada. Dia bergantung kepada mesin dan sebagainya. Tak seperti manusia lah, boleh hidup dengan sempurna dan ada perasaan dan sebagainya. Tak ada. Dia mesin, dia akan buat apa yang dia suruh. Kalau dia kena masak lah. Kan? Kalau dia kena mengemas itu pun tak sempurna manusia lah. Baik. Kalau ada kamu tengok filem tu, itu sekadar fiction lah, ataupun sekadar macam kita punya hayalan ataupun kita punya. Setakat ni tak ada lagi yang macam tu, dan mustahil lah bagi manusia untuk mencipta manusia yang sesebiji dengan manusia kan. Sebab manusia ni sebaik-baik ciptaan Allah, dan Allah memang menjagalah. Baik. Ini bawah tu lebih kepada dia tunjukkan contoh bagaimana Allah Ta'ala mencipta sesuatu kan, tumbuh-tumbuhan yang baru harum, tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Kan kalau kita ikut proses sains ataupun kita belajar sains, bagaimana tumbuhan ni melepaskan oksigen kan, tumbuhan pokok-pokok melepaskan oksigen, kita pula manusia menghirup oksigen tu kan, sedut oksigen tu, dan kita lepaskan karbon dioksida kan, dan disedut oleh tumbuhan pula kan. Haiwan pun sama, sedut oksigen, lepaskan karbon dioksida, dan akan saling bergantungan. Maksudnya kalau tak ada tumbuhan dekat muka bumi Allah ni, kita pun takkan hidup lah, sebab tak ada oksigen. Itu konsep sains dan dari segi konsep Islamnya, pergantungan itu merupakan satu kejadian Allah yang sangat sempurna. Baik. Baik, kita tengok muka surat 97. Kita wajib beriman bahawa Allah memiliki nama Zal Jalal wal Ikram, dengan meyakini dan mengakui keagungan serta kemuliaan Allah yang maha sempurna dan kekal. Zal Jalal wal Ikram ni termasuk dalam salah satu daripada 99 nama-nama Allah. Kalau kita belajar kan, kamu hafal nyanyian Asmaul Husna tu, Nas'aluka ya man huwa, masuklah Zal Jalali wal Ikram kan. Itu nama-nama Allah yang wajib kita hafal, kita tahu maksud dia dan sebagainya lah. Baik. Dan maknanya Allah, kita kena mengakui dan meyakini bahawa keagungan dan kemuliaan Allah tu kekal dan sempurna. Dan tak ada kuasa lain dapat menandingi kekuasaan keagungan Allah. Dan sesungguhnya dia akan kekal selama-lamanya. Bukan kat dunia ni je, selama-lamanya. Apalah selama-lamanya. Allah Ta'ala juga mencipta syurga, neraka dan sebagainya kan. Baik. Seterusnya, dalil nakli ataupun dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa Allah tu Zal Jalal wal Ikram. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Rahman ayat 26 dan 27 kan. Maksudnya segala yang ada di muka bumi itu akan binasa, dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maknanya seperti mana yang kita belajar, kita tahu bumi ni akan hancur. Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan hancurkan semua. Bukan bumi ini je, satu alam semesta akan hancur dan hanya kekal ini
Allah. Maknanya Allah Ta'ala dah bagi tahulah dalam Quran. Maknanya itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Untuk yang seterusnya, kesan kita yakin nama Allah Zal Jalal wal Ikram. Ini dia dalam buku teks ni dah bentuk nyanyian nasyid lah. Tapi kalau kat sekolah, kalau insyaAllah kalau ada rezeki kita masuk ke sekolah nanti, kita boleh ulang balik tajuk ni. Kalau ada masa, kita boleh nyanyi, kita boleh nasyid dalam kelas kan. Tapi untuk yang ni minggu ni Ustaz nak ringkaskan. Ustaz ambil beberapa poin dalam muka surat ni lah. Baik, yang pertama, apa kesan kita yakin nama Allah ni Zul Jalali wal Ikram. Yang pertama, antara contohnya ialah memberi kesan yang dalam diri kita lah. Okey. Yang antaranya ialah yakin Allah Maha Hebat. Kehebatannya tiada tandingan. Insaf kita hamba-hambanya, mengharap pertolongannya. Maksudnya secara ringkas kita yakin Allah tu Zal Jalali wal Ikram. Okey, antara nama Allah tu Allah Zal Jalali wal Ikram. Allah Maha sempurna, memiliki kekal dan sebagainya. Baik, kehebatan Allah tu tiada tandingan. Maknanya kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba-Nya yang lemah, kita sangat-sangat mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa hidup dalam keadaan yang baik, sempurna kan. Hari ni kita diuji dengan wabak kan, wabak yang melanda satu dunia melanda. Siapa yang mampu menghapuskan wabak ni? Allah Taala. Kita sebagai hamba-Nya, kita hanya mampu boleh mengharapkan atau bolehlah buat macam vaksin dan sebagainya kan. Tapi segala-galanya terletak ataupun segala-galanya hanya pada Allah. Allah Ta'ala lah yang mengatur segalanya. Kalau Allah Ta'ala menghendakkan wabak tu segera berakhir, insyaAllah akan jumpalah vaksin yang sesuai ataupun ubat yang sesuai, betul-betul sesuai kan. Sekarang ni vaksin sebagai pertahanan pada diri kita lah, tapi bukan sebagai penyakit tu sembuh kan. Tapi mana tahu akan datang rezeki ke apa kan, Allah Ta'ala bagi ilmu yang mantap pada manusia untuk menghapuskan, ada vaksin untuk hapuskan wabak tu kan. Baik, sikit lagi, kita sebagai hamba Allah juga, kita hendaklah mentaati perintahnya, jauh penerangannya. Bersifat dengan sifat tawaduk, iaitu merendah diri. Kita tahu Allah Ta'ala Maha Kuasa, so kita kena rendah diri, syukur dengan nikmatnya, dikasihi, dirahmati Allah. Allah akan rahmati pada kita. Baik, sebagai rumusan yang bawah ni, sebagai rumusan kita wajib beriman dengan nama Allah Zal Jalali wal Ikram. Allah memiliki kesempurnaan dan kemuliaan yang tiada bandingannya. Tiada satu pun yang dapat melawan kuasa Allah. Jauh sangat. Kalau manusia tu diberi sikit kekuasaan, kuasa tu sikit je sebenarnya. Contoh, orang tu boleh, kalau ada kamu baca, orang tu boleh tarik magnet ke apa kan, badan dia boleh melekat besi dan sebagainya kan. Tu sikit je. Tu mungkin kelebihan dia. Mungkin kita ada kelebihan lain pula. Allah Ta'ala bagi kita otak yang cekap ke dan sebagainya kan, ataupun pandai main bola ke contohnya. Jadi Allah Ta'ala bagi tu sikit je sebenarnya kelebihan tu. Tapi kuasa Allah, kesempurnaan Allah jauh lagi hebat. Baik, saya rasa sampai situ saja. Cuma saya nak bagi latihan. Okey, latihan ni saya buat sendiri ni. Jadi kamu boleh ni lah. Tapi saya buat ni berdasarkan buku teks lah. Okey, boleh kamu salin, ataupun kalau ada printer tu boleh print dan terus jawab lah. Okey, saya bacakan dan sebab takut mungkin ada yang tak berapa jelas dan sebagainya, saya bacakan, nanti kamu pandailah. Okey, baik. Untuk ni padankan jawapan yang betul. Maknanya jawapan yang betul kamu padankanlah dekat kesan tu. Dekat ni. Okey, contoh jawapan ni betul. Kamu padankan kat sini contoh. Baik. Yang pertama ni saya bacakan. Meningkatkan keimanan, ni kesan dia tanya soalan ni kesan kita meyakini nama Allah Zal Jalali wal Ikram. Yang pertama ni meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mendorong diri untuk terus berusaha. Okey, baik. Yang kedua ni, ini mendorong diri untuk terus berusaha mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Seterusnya, meyakini bahawa setiap kejadian berlaku dengan sendiri tanpa kuasa Allah. Dekat itu kesannya. Seterusnya, sekejapnya.
Yang ini pula, bebas melakukan semua perkara tanpa mengira halal atau haram. Yang terakhir ni, memperbanyakkan amalan sunat tanpa meninggalkan amalan wajib dan meninggalkan amalan kejahatan. Ini Ustaz buat berdasarkan buku teks, berdasarkan pemahaman kita ke lah. Maknanya bukanlah sebiji dalam buku teks sama kan jawapan ni kan. Tapi mungkin kita boleh fikir dan kita boleh tahulah kesan dia. Baik, satu lagi. Satu lagi sekejap. Okey. 2 latihan kamu dah tahu 6 kan? Boleh insya-Allah kan. Baik, satu lagi. Bukti. Okey, ni tajuk dia. Bukti Allah mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jawapan dah ada dah. Jangan risau. Jawapan dah ada dah. Apa bukti dia? Kamu boleh pilih bawah ni. Tapi bawah ni ada berapa? Ada 6, 7 jawapan. So dia nak 5 je. Okey. Saya bacakan, kalau betul kamu masukkanlah dalam ni. Okey, yang pertama, terdapat penciptaan Allah tidak sempurna. Kalau betul masukkan, salah tak payah. Seterusnya, semua makhluk di langit dan di bumi bertasbih. Seterusnya, kekuasaan Allah adalah mutlak. Mutlak ni maksudnya tetap. Maksudnya kekuasaan Allah tu mutlak ke tak? Adakah kekuasaan Allah tu berubah? Kan ada yang betul, ada yang salah. Okey, baik. Seterusnya, semua rezeki adalah nikmat kurnia Allah. Penciptaan Allah begitu sempurna. Terdapat penciptaan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ni, semua kehendak Allah pastinya akan terjadi. Kalau betul, mana betul tu masuk ke atas. Kalau salah tak adalah. Jawapannya ada 5 sajalah daripada 7. Baik. Ustaz harap kamu faham dan kita dapat amalkan ataupun kita dapat faham apa maksudnya Allah bersifat atau Allah, nama Allah itu Zal Jalali wal Ikram. Jadi moga dapat memberi pengajaran dan apa yang baik pada Allah Subhanahu Taala, apa yang buruk pada kesalahan Ustaz. Ustaz akhiri, sebelum tu Ustaz minta dah siap nanti kamu boleh hantar PM macam Ustaz macam biasa. PM Ustaz, Ustaz akan tanda dan akan ni lah, dan akan record lah insyaAllah. Baik, apa yang baik pada Allah, apa yang buruk pada kesalahan Ustaz. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.